Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 4 yang cikgu kasihi. Baiklah, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran sejarah kamu yang mana sebelum ni dalam unit 1 kamu telah belajar berkenaan dengan pengertian sejarah. Baiklah, untuk unit 2 dan seterusnya cikgu, kamu boleh panggil Cikgu Syah. Cikgu Syah akan mengajar berkenaan dengan saya dan keluarga. Baiklah, dalam unit 2 ni, apa yang kita akan pelajari adalah yang pertama, untuk menyatakan biodata diri kita sendiri. Pada akhir pembelajaran nanti, kamu semua akan dapat menyatakan biodata diri kamu dalam bentuk video dan penulisan. Kemudian, kamu juga akan dapat menjelaskan pengertian berkenaan dengan keluarga asas dan keluarga kembangan yang mana cikgu akan ajar selepas ni. Kemudian yang ketiga, kamu semua akan dapat menghuraikan adab yang perlu diamalkan dalam keluarga. Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Baiklah, untuk subtopik yang pertama iaitu biodata diri. Okay. Apa itu biodata diri, murid-murid? Siapa tahu apa itu biodata diri? Okay. Biodata diri ni merujuk kepada maklumat diri. Maklumat diri kita. Seperti yang pertama, nama. Okay, semua orang ada nama. Umur, tarikh lahir, tempat lahir, bilangan adik-beradik, nama ibu bapa dan tempat tinggal. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh dimasukkan dalam biodata diri kita. Contohnya seperti jantina. Apa lagi yang kita boleh masukkan dalam biodata diri kita? Cuba murid-murid fikirkan. Okey. Mungkin kita boleh masukkan berkenaan dengan sekolah kita di mana. Okey, selain kita memperkenalkan nama, umur, bilangan adik-beradik dan sebagainya, kita boleh memperkenalkan kita bersekolah di mana dan hobi kita dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, di mana kita boleh mendapatkan maklumat untuk diletakkan dalam biodata diri? Okey, yang pertama, kita boleh rujuk sijil kelahiran. Semua rakyat Malaysia yang warga negara, kamu semua ada sijil kelahiran. Okey, boleh kalau siapa-siapa antara kamu yang tak pernah tengok sijil kelahiran kamu sendiri, boleh pergi tanya ibu bapa kamu untuk melihat sendiri bagaimana sijil kelahiran kamu. Apakah perkara-perkara yang ada dalam sijil kelahiran. Kamu boleh tengok di situ ada nama kamu, nama ibu bapa kamu, tarikh lahir kamu, tempat lahir kamu dan sebagainya. Nanti kamu mesti minta kepada ibu bapa kamu untuk lihat sijil kelahiran kamu. Baiklah, seterusnya, di mana lagi kita boleh dapatkan maklumat diri untuk kita letak dalam biodata diri? Okey, kita boleh tengok dalam kad pengenalan. Untuk orang dewasa yang dah mencapai umur 12 tahun, okay, nanti kamu bila dah darjah 6, bila kamu dah sambut hari jadi, kamu akan membuat yang di atas ni, okay, kamu nampak yang kad berwarna biru ni adalah kita panggil sebagai MyCard. MyCard ni untuk siapa-siapa warga negara yang dah mencapai umur 12 tahun. Okay. Untuk sekarang, kamu mestilah ada kad yang berwarna pink ni. Ini dikenali sebagai MyKid. Okay, dekat dalam MyKid ni pun ada maklumat-maklumat berkenaan dengan diri kamu yang kamu boleh letak dalam biodata diri. Yang mana ada nama, umur dan sebagainya. Okay. Seterusnya, di mana lagi kita boleh dapatkan maklumat untuk kita letak dalam biodata diri? Kita boleh tengok dalam kad pelajar. Sekiranya kamu ada kad pelajar, contohnya kalau di sekolah Datuk Syah Bandar Abu Bakar menyediakan kad pelajar untuk setiap pelajar, dekat kad pelajar ni pun kamu boleh dapatkan maklumat untuk biodata diri. Selalunya dekat kad pelajar ni akan adalah nama, kelas kamu,
dan nombor matrik dan sebagainya. Selalunya untuk sekolah tak adalah lagi. Nanti bila kamu dah masuk ke dalam alam pendidikan tinggi, bila kamu dah masuk universiti, semua orang akan ada kad pelajar. Dekat situlah ada maklumat diri kamu. Okey. Seterusnya, selain daripada mengetahui maklumat dan biodata diri, sijil kelahiran dan MyKit juga kita gunakan sebagai dokumen pengenalan diri dalam urusan rasmi. Urusan rasmi ni macam mana? Contohnya kamu nak daftar sekolah. Dengan adanya sijil kelahiran, dengan adanya MyKit, kamu boleh menggunakannya untuk pendaftaran sekolah. Sebab apa? Sebab pendaftaran sekolah ni adalah salah satu daripada urusan rasmi. Kamu nak mendaftarkan diri kamu dalam sesebuah sekolah tu. Macam kamu dah daftar dalam SK Datuk Syah Bandar Abu Bakar, maknanya ibu bapa kamu telah mendaftarkan kamu ke dalam sekolah ini dengan menggunakan maklumat-maklumat dalam sijil lahir dan MyKit kamu. Kemudian kamu juga memerlukan maklumat-maklumat dalam sijil lahir dan MyKit ataupun MyKad kamu untuk membuka akaun simpanan bank. Sebab akaun simpanan bank ni adalah salah satu juga urusan rasmi yang penting yang memerlukan kamu untuk memberi maklumat peribadi dalam sijil kelahiran ataupun MyKit dan MyKad. Ini adalah contoh biodata diri yang kamu boleh buat untuk kamu kenal pasti sendiri apakah maklumat-maklumat berkenaan dengan diri kamu. Nanti cikgu akan bagi latihan untuk kamu buat biodata diri berdasarkan sijil kelahiran kamu ataupun selain daripada sijil kelahiran, apa lagi yang cikgu dah terangkan tadi yang kamu boleh dapat maklumat diri kamu. Ada kad pelajar kalau kamu ada, boleh dapatkan maklumat daripada MyKit dan sijil kelahiran. Untuk kamu mencipta ataupun kamu membina biodata diri ni yang ada nama kamu. Contoh di sini cikgu letakkan maklumat berkenaan dengan diri cikgu. Contohnya nama cikgu adalah Nurul Syakirah binti Sulaiman. Cikgu adalah seorang perempuan. Nama bapa cikgu adalah Sulaiman bin Muhammad. Nama ibu Suhaila binti Abdul Muttalib. Cikgu lahir pada 21 Februari 1999 di Klinik Padan Luas. Klinik Padan Luas ni berada di Bera Pahang. Dan alamat sekarang cikgu menetap di Madrasah Darul Huda Padan Luas, Bera Pahang. Ini kamu letaklah nama sekolah kamu. Baiklah, kita akan teruskan kepada tajuk kita yang kedua iaitu pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. Bila kamu dah tahu berkenaan dengan maklumat diri kamu, biodata diri kamu, sekarang kita tengok pula kepada keluarga asas dan keluarga kembangan. Apa itu? Apa beza keluarga asas dan keluarga kembangan? Kita tengok bersama-sama. Dalam institusi kekeluargaan kita ni akan ada dua yang kita akan kenali, iaitu yang pertama ialah keluarga asas. Apa itu keluarga asas? Keluarga asas ialah keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Untuk mudah kamu faham, keluarga asas ni adalah kamu, adik-beradik kamu dan ibu bapa kamu. Itu dah adalah keluarga asas. Apa pula keluarga kembangan? Keluarga kembangan ialah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas tadi, kamu dan adik-beradik kamu dan ibu bapa kamu dan datuk serta nenek kamu. Ini adalah keluarga kembangan. Kalau kamu tengok kepada gambar yang cikgu tunjukkan, kalau dalam keluarga asas hanya ada ibu bapa dan anak-anak. Kalau dalam keluarga kembangan, mesti ada ibu bapa, anak-anak dan datuk dan nenek. Ini adalah keluarga kembangan. Kembangan maksudnya keluarga tu lebih besar. Jom kita lihat peta pokok salasilah keluarga asas. Tadi kita dah tahu keluarga asas ialah keluarga yang ada ibu bapa dan anak-anak. Macam mana peta pokok salasilah keluarga ni? Ni dia. Tengok, ada bapa dengan ibu, lahirlah
anak-anak mereka, abang, kakak, adik. Mungkin kamu hanya ada abang, mungkin kamu ada 3 orang adik, mungkin kamu ada 3 orang kakak. Nanti kamu kena buat kena bina peta pokok ni untuk menunjukkan bagaimana salah silah keluarga asas kamu. Okey? Bagaimana pula peta pokok salah silah keluarga kembangan? Okey. Ini dia adalah peta pokok untuk salah silah keluarga kembangan. Ada datuk dan nenek. Datuk dan nenek ni adalah ibu bapa kepada ayah kamu. Okey, yang ni pula datuk dan nenek yang merupakan ibu dan bapa kepada ibu kamu. Okey, ibu dan bapa kamu berkahwin dan dapat anak-anak kamu dan adik-beradik kamu. Inilah peta pokok untuk keluarga, salah silah keluarga kembangan. Okay, seterusnya, kita dah belajar tentang diri kita dan berkenaan dengan keluarga kita. Jadi, kita perlu juga tahu berkenaan dengan adab yang perlu kita amalkan dalam keluarga. Okey. Contoh, cikgu bagi contoh adab ketika makan. Okey, apakah adab yang kita perlu amalkan semasa kita makan? Kenapa kita perlu laksanakan, kenapa kita perlu beradab dalam keluarga? Contohnya seperti ketika kita makan. Sebab dalam kita berkeluarga, kalau kita tak ada adab-adab yang, kalau kita tak mengamalkan adab-adab yang murni atau nilai-nilai murni, akan berlakulah salah faham dan sebagainya. Sebab tu dalam keluarga kita perlu beradab. Okey? Cikgu tunjukkan contoh di sini adalah adab ketika makan. Contohnya. Okey, apakah adab ketika makan? Okey, ketika makan kita perlu, yang pertama adab dia adalah untuk kita berdoa. Okey, berdoa bersama-sama ahli keluarga. Bila kita berdoa bersama-sama ahli keluarga, akan merapatkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Kemudian semasa makan kita tak bolehlah gelojoh. Tidak gelojoh juga adalah adab ketika makan. Kalau kita gelojoh ketika makan, kita akan memberikan tak senang kepada ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga yang lain akan rasa tak senang untuk makan bersama. Jadi sebab tu ketika makan, kita perlulah sopan dan tidak gelojoh. Samalah, kita perlulah makan dengan sopan. Okay, seterusnya, apa pula adab ketika kita berbual dengan ahli keluarga kita? Okey, ketika berbual, kita perlulah bercakap dengan sopan. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kesat, antara ahli keluarga akan menyakiti hati adik-beradik kita ataupun ibu bapa kita. Jadi, apabila kita berbual dengan ahli keluarga kita, kita perlulah bercakap dengan sopan. Okay, tak kiralah kita rasa kita bergurau atau sebagainya, kita perlu bercakap dengan sopan. Tak boleh keluarkan kata-kata yang menyakiti adik-beradik kita ataupun ibu bapa kita. Seterusnya, kita perlulah tidak meninggikan suara. Kalau kita marah ataupun kalau kita rasa tak suka dengan sesuatu, jangan meninggikan suara. Berbincang dengan baik. Kalau kamu meninggikan suara juga akan menyakiti hati ahli keluarga kamu yang lain. Okey, seterusnya, perlulah menggunakan panggilan nama yang sopan. Tak bolehlah panggil, contohnya panggilan-panggilan yang sopan, contohnya macam Along, Angah, Ibu, Ayah kan. Kamu tak boleh panggil dengan panggilan yang tak sopan. Sebab bila kamu panggil nama ataupun dengan untuk mengejek mereka contohnya, kamu panggil nama-nama yang teruk lah. Jadi benda tu juga akan menyakiti hati adik-beradik kamu ataupun ahli keluarga kamu yang lain. Okey? Okey, yang seterusnya kita tengok pula adab ketika ingin keluar rumah. Okey, walaupun kita nak keluar rumah, kita juga perlu beradab. Okey, apakah adab yang kita perlu amalkan kalau kita nak keluar rumah adalah untuk meminta izin daripada ibu bapa ataupun penjaga kita. Penjaga kita, contohlah kita duduk dengan nenek ataupun atuk, kita mesti meminta izin sebelum kita keluar. Dengan cara ni, kita akan
menunjukkan bahawa kita hormat kepada ibu bapa ataupun penjaga kita. Kalau kita keluar rumah tanpa izin, akan menyusahkan hati mereka. Mereka akan rasa risau dan akan tertanya-tanya ke mana kamu semua pergi. Contohnya kalau kamu nak pergi bermain, okay? Bermain di taman. Kamu mesti minta izin dulu daripada ibu bapa ataupun penjaga ataupun kakak kamu, abang kamu. Minta izin dulu supaya mereka tahu ke mana kamu pergi. Dengan cara tu, kamu akan dapat menjaga hubungan antara ahli keluarga. Baiklah, itu sahaja untuk tajuk kita kali ni. Okey, lepas kamu dah tonton video ni, cikgu dah sediakan tugasan kerja rumah untuk kamu selesaikan. Okey, yang pertama, nama tugasan ni cikgu bagi Now You Know Me. Okey, dalam tugasan ni, kamu perlu yang pertama, kamu perlu lengkapkan biodata diri. Okey, kamu boleh tengok contoh yang cikgu bagi ni. Kamu boleh lengkapkan biodata diri kamu. Nama kamu, jantina, nama bapa, nama ibu kamu, tarikh lahir, tempat lahir, alamat dan sekolah. Lengkapkan biodata diri ni dalam buku tulis kamu. Okey? Nanti hantar dalam grup Telegram untuk cikgu semak. Okey, tugasan seterusnya adalah I love my family. Teacher bagi nama I love my family. Okey, dalam tugasan ni kamu hanya perlu jelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan dalam buku tulis kamu. Okey, cikgu dah ajarkan apa pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. Kalau kamu rasa macam kamu tak ingat, kamu boleh ulang balik video ni, tengok balik. Apakah pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan? Kemudian kamu tulis dalam buku tulis kamu. Contohnya, keluarga asas ialah apa-apa-apa ni kamu perlu lengkapkan. Okey, dan tugasan terakhir adalah adab berkeluarga. Jadi, dalam tugasan ni pun kamu kena letak dalam buku tulis kamu, iaitu kamu perlu bina 2 peta buih untuk menjelaskan adab pada situasi tertentu. Okey, cikgu bagi contoh. Dekat tengah-tengah ni kamu letakkan apakah situasi yang kamu nak tunjukkan. Contohnya, adab ketika makan. Okey, berdoa, tidak gelojoh, makan dengan sopan, tidak membazir, okey, saling membantu. Maksudnya, saling membantulah kalau ibu perlukan bantuan, saling membantu. Okey, itu merupakan adab ketika makan. Cikgu nak setiap orang perlu ada sekurang-kurangnya 2 peta buih. Okey, contoh lain mungkin kamu nak buat adab ketika berbual ataupun adab untuk keluar rumah dan sebagainya. Kamu boleh rujuk buku teks, okey. Dan kamu pun boleh menambah, okey. Sebab dalam buku teks tak banyak. Okey, kalau kamu tambah adab-adab yang kamu rasakan sesuai untuk diamalkan, akan dapat mata ganjaran yang lebih banyak. Sebab kamu dah menyumbangkan idea yang lebih baiklah daripada yang ada dalam buku teks. Okey. Itu sahaja untuk tugasan kerja rumah. Kamu boleh mula melakukan tugasan kamu apabila kamu dah selesai tonton video pengajaran cikgu. Terima kasih sebab kamu dah tonton video pengajaran ni sampai ke akhirnya. Okey.